Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 5 Jirim, subtopik 5.1 Jirim dalam alam. Terdapat 4 perkara yang perlu kamu ketahui dalam subtopik ini, iaitu yang pertama, menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud di dalam alam ialah jirim. Kedua, membuktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ketiga, membezakan sifat fizikal dengan sifat kimia jirim. Dan yang terakhir, mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Jirim boleh didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup termasuklah manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Benda bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara juga ialah jirim. Antara contoh bukan jirim ialah tenaga bunyi, tenaga cahaya, tenaga haba dan tenaga elektrik. Aktiviti berikut ialah aktiviti bagi membuktikan bahawa jirim memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Aktiviti dijalankan dengan cara meniup dua belon dengan sama saiz dan digantung pada sebatang rod kayu. Pemerhatian yang pertama ialah belon A dan belon B mengembang apabila ditiup. Ini membuktikan udara memenuhi ruang. Pemerhatian yang kedua ialah apabila belon A dicucuk dengan menggunakan jarum peniti, rod kayu condong ke sebelah kanan. Ini membuktikan bahawa udara mempunyai jisim. Kesimpulan daripada aktiviti ini ialah udara, iaitu sejenis jirim, memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia, iaitu merasa dengan lidah, melihat dengan mata, sentuhan dengan kulit, mendengar dengan telinga dan menghidu dengan hidung, atau menggunakan alat pengukur. Antara contoh sifat fizik bagi jirim ialah takat didih, takat lebur, kekonduksian haba dan keterlarutan bahan. Sifat kimia suatu bahan pula menunjukkan tindak balas suatu bahan itu berubah menjadi bahan yang baharu dan juga bahan yang berbeza. Sebagai contoh, proses pengaratan dan proses pembakaran suatu bahan. Pelbagai jenis bahan dapat dikelaskan berdasarkan ciri-ciri yang berikut, iaitu ketumpatan, takat lebur dan takat didih, dan yang terakhir, keterlarutan. Ketumpatan satu bahan ialah jisim perisi padu bahan tersebut. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Daripada gambar raja, kita dapat lihat minyak kurang tumpat berbanding air. Takat lebur pula ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair, manakala takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair bertukar menjadi gas. Sebagai contoh, takat lebur bagi ais ialah 0 darjah Celsius, manakala takat didih bagi air ialah pada suhu 100 darjah Celsius. Keterlarutan. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Sebagai contoh, kita melarutkan gula yang bertindak sebagai bahan larut di dalam air kopi sebagai pelarut untuk membentuk larutan air kopi.